Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan bagaimana bermula untuk membangunkan satu jabatan sumber manusia ataupun nak menjawab soalan, saya ada syarikat, macam mana nak mula dengan mengambil pekerja, bagaimana nak buat terma-terma, bagaimana nak buat polisi dan bagaimana nak mengurus mereka secara sistematik. Okey, mudah saja ya. Jika anda telah mempunyai syarikat dan mempunyai kaki tangan walaupun dua orang ya, jadi kena ada satu polisi dan prosedur bagi menguruskan sumber manusia supaya mudah ya pada masa hadapan jika syarikat anda semakin membesar ya. Okey, ataupun pada masa yang sama ketika ekonomi agak sederhana ya sekarang ini, jadi anda boleh mula untuk membina ataupun membangunkan satu pengurusan sumber manusia ataupun cara mengurus syarikat dengan lebih sistematik ya. Okey, untuk membangunkan satu jabatan sumber manusia ya, mudah saja, dia cuma berdasarkan kepada 3 perkara ya. Satu adalah kita kena ada satu Personnel Management Manual atau dipanggil juga HRD Manual. Jadi anda kena ada manual ni ya supaya anda boleh melakukan pengurusan sumber manusia berdasarkan kepada manual ini. Jadi manual ini juga yang anda akan berikan kepada ketua jabatan lain supaya mereka melakukan praktis yang sama ya. Okey, ini merupakan konten isi dalam bagi Personnel Management Manual dan yang ini merupakan isi dalamnya ya. Ini nanti jika anda dapatkan template ini daripada kami, anda akan dapat konten HRD Manual ni sebegini ya. Okey, ini item pertama. Item kedua nanti kita mesti mempunyai satu Employee Handbook ya. Employee Handbook ni terbagi kepada dua, satu untuk kaki tangan eksekutif dan kedua untuk kaki tangan bukan eksekutif. Dua buku ini berbeza kerana skim untuk eksekutif ni selalunya lebih banyak ya dia punya dari segi benefit berbanding dengan kaki tangan bukan eksekutif. Jadi anda akan mendapat item kedua merupakan Employee Handbook ya untuk kaki tangan eksekutif ya. Okey, perkara yang ketiga yang kita kena ada untuk menguruskan jabatan sumber manusia adalah Employee Handbook untuk kaki tangan bukan eksekutif ya. Okey, di sini merupakan isi kandungan dia apa yang kita ada dalam terma-terma untuk kaki tangan bukan eksekutif ya. Ini perkara yang ketiga. Okey, perkara yang keempat juga nanti anda juga perlu ada satu borang ya. Borang-borang yang biasa kita gunakan di Jabatan Sumber Manusia. Jadi ini merupakan borang-borang yang telah kita sediakan, anda cuma print saja ya. Tukar nama syarikat dan anda boleh print terus ya. Jadi anda boleh dapat 3 item yang ni ya. Pertama HRD Manual, kedua Employee Handbook untuk eksekutif, ketiga Employee Handbook untuk non-eksekutif. Ada HR Forms ya, dan di sini kita ada menyediakan juga contoh-contoh appointment letter ya untuk anda supaya mudah ya. Dan supaya tidak tertinggal item-item sebagai terma-terma yang mengikat antara anda sebagai majikan dan juga pekerja ya. Di sini dalam versi bahasa Inggeris dan ada juga kita sediakan dalam versi bahasa Malaysia ya. Okey, ini merupakan barang-barang yang kita sediakan. Kita pun ada menyediakan letter of confirmation, contoh surat di mana anda cuma letakkan partikular berkaitan dengan employee dan juga dan terus print lah. Ini merupakan surat salary increment dan kita juga seterusnya ada menyediakan satu lagi item berkaitan dengan kerja-kerja di bahagian administration dan juga HR ya. Ini sebagai contoh ya supaya anda mudah untuk memberikan kerja-kerja ataupun bidang tugas bagi kaki tangan yang mengendalikan HR dan admin ya.
Okey, kami juga akan melampirkan kepada anda Employment Act ya dalam bahasa Inggeris ya. Dan jika anda ingin mendapatkan Employment Act dalam bahasa Malaysia, anda boleh pergi ke link di bahagian description box ya. Jadi anda boleh membacanya satu persatu supaya anda faham apakah yang akta mahukan anda lakukan ya. Maksudnya akta-akta melindungi pekerja daripada item-item ni. Anda tidak boleh melanggar peraturan-peraturan yang ada di dalam akta ini ya. Dan pada ketika pekerja mempunyai rasa tidak puas hati, mereka boleh saja melaporkan salah laku kita sebagai majikan kepada pejabat buruh ya. Dan jika anda ingin merujuk kepada perkara-perkara yang anda tak faham berkaitan dengan akta, anda boleh juga menelefon ke pejabat buruh di seluruh Malaysia ya. Selalunya pejabat buruh ini akan mengendalikan kes-kes bagi kaki tangan bukan eksekutif yang dilindungi di bawah Akta Kerja 1955. Jika bagi kaki tangan eksekutif yang mempunyai gaji 2,000 dan ke atas, maka mereka dilindungi di bawah Industrial Court ya. Jadi anda boleh berhubung dengan pejabat yang mengendalikan perhubungan industri ya. Okay, itu sahaja yang ingin saya kongsikan dalam membangunkan sebuah syarikat. Anda perlu kepada sumber manusia dan juga aset-aset lain ya. Untuk mengendalikan sumber manusia ataupun untuk mengendalikan rutin harian anda di Jabatan Sumber Manusia, anda perlukan satu HRD manual, anda perlukan satu employee handbook untuk eksekutif, anda perlukan satu employee handbook untuk non-eksekutif dan satu lagi borang dan juga contoh-contoh surat ya, supaya mudah untuk anda delegate kerja-kerja anda kepada pembantu anda ya. Mungkin anda tak perlukan manager untuk menambah kos anda ya. Anda cuma perlu seorang PA sahaja untuk membantu anda dalam menguruskan sumber manusia. Okey, itu sahaja untuk tutorial hari ini. Jangan lupa subscribe untuk update video kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.